Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Jumaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir ke program kita pada hari ini, iaitu jom ikuti Slot Coffee Talk with Counsellor Siri 1 dengan tajuknya tahun 2022 ajarkan aku move on. Okey, bagi memberkati program kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa melengahkan masa, dijemput Puan Nur Hazrin Muhammad Noor, iaitu kaunselor di Jabatan Pendaftar, untuk mengendalikan program kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, terima kasih Farida bersetia untuk program ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar dengan jelas tak suara saya? Kalau boleh seorang respon? Boleh. Boleh Okey. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang dapat menyertai slot Coffee Talk with Counsellor siri 1 untuk tahun 2022 hari ini. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama-sama dengan kami Seksyen Psikologi dan Kaunseling untuk program permulaan tahun 2022 inilah, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita dah menginjak masuk ke bulan Februari kan, ke bulan Februari 2022. Sekejap je masa berlalu kan, rasa-rasanya macam baru je masuk tahun 2022 kan, baru je kita orang kata melangkah ke tahun baru kan, daripada 2021 dah masuk 2022, lepas tu sekejap je dah habis sebulan di tahun 2022. Dah masuk ke bulan yang kedua kan. Jadi begitu cepatnya masa berlalu kan, tanpa kita sedar kan. Begitu begini siang malam buat kerja, busy dengan family dan sebagainya, tutup dah masuk bulan Februari kan. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur Alhamdulillah kerana hingga pada saat ini, pada hari ini kan, bertarikh 4 Februari 2022 ini, alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang, nafas untuk bernafas, untuk kata menikmati nikmat hidup, rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, alhamdulillah. Kan, jadi marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kita ada pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan kan. Okey. Dan saya juga ingin mengucapkan kalau adalah yang hari jadinya pada hari ini ya, 4 Februari 2022, kalau adalah kan, jadi saya pun bagi pihak Seksyen Psikologi juga ingin mengucapkan selamat hari jadi, sana helwah, happy birthday ya. Berapapun umur atau usia tuan-tuan dan puan-puan, saya doakan supaya tuan-tuan dan puan-puan ditingkatkan lagi keimanan dalam diri anda semua ya, untuk menghadapi hari-hari mendatang, untuk menghadapi ujian-ujian kehidupan yang Allah berikan pada kita dengan tabah, tenang dan sabar, insya-Allah. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi tajuk yang saya akan kongsikan pada hari ini ialah 2022 ajarkan aku move on. Okey, so kenapa saya pilih tajuk ini ialah kerana sebenarnya sebab kita dah melihat kan tahun 2022 ni, macam saya cakap tadi, walau berapa pun umur kita, maknanya kita dah naik satu tingkat lagi, satu tahap lagi dalam kehidupan kita, dalam diri kita kan. Jadi maknanya mau tak mau kita kena pandang ke depan, mau tak mau kita kena bergerak ke hadapan. Okey, kita kena move on, bukannya move back. Okey, bukannya kita bergerak ke belakang, tapi kita kena bergerak ke hadapan.
Okay. Walau apapun situasi, pengalaman, peristiwa yang kita telah lalui sebelum ini, pada tahun-tahun sebelum ini, tetapi masa tidak menunggu kita. Dia tidak berlama-lamaan dalam sesuatu tempoh itu. Jadi masa itu meninggalkan kita. Jadi kalau kita tidak move on, macam mana kita nak orang kata menghadapi satu kehidupan yang lebih bermakna. Sebab kita tak tahu kan tuan-tuan dan puan-puan, kita ni hidup sampai umur berapa, kita ni hidup sampai bila kan, siapa yang pergi dulu dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita tidak move on dalam kehidupan kita ini, maka kita akan berada di takut lama tu sampailah bila-bila kan. Sampailah bila-bila kan. Jadi maknanya kita tidak akan merasai nikmat kegembiraan dalam hidup kita, dalam diri kita dan sebagainya. So dan kita sebagai manusia kita diberikan nikmat akal, nikmat akal kepada kita untuk kita berfikir dan menggunakan akal fikiran kita bagi berubah, untuk kita move forward. Macam tu kan. So itu sebagai mukadimah daripada saya lah. Alright, so insyaAllah perkongsian saya petang ni tak ambil masa lama tuan-tuan dan puan-puan. Kita bersantai-santai sahaja, sebab itu namanya pun Coffee Talk with Counselor kan. Jadi maknanya sambil-sambil mungkin tuan-tuan dan puan-puan nak minum petang kan, minum kopi ke, minum teh ke, tak kisahlah apa pun, walaupun namanya Coffee Talk with Counselor ni kan. Sambil-sambil minum petang, sambil-sambil dengarlah orang kata perkongsian saya ni insyaAllah. Okay. So kalau ada apa-apa persoalan, simpan sehingga di hujung rancangan. Okay, insyaAllah kalau boleh jawab nanti saya akan bantu insyaAllah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, saya teruskan. Okay, so hari ini apa yang saya akan kata, apa ni? Sekejap, next slide. Okay. So apa yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan hari ini ada 4 sahaja perkara. Saya akan kupas ada 4 perkara. Yang pertama, kita akan lihat apakah biasanya isu-isu kehidupan yang menghantui diri kita. Apakah peristiwa atau kejadian atau situasi yang telah berlaku dalam kehidupan kita ini yang sentiasa menghantui, mengacau diri kita ataupun menyebabkan kita tak boleh nak move on ni. Apa dia? Kan? So kita akan lihat hari ini insyaAllah. Yang kedua, apakah kesan peristiwa tersebut kepada psikologi diri kita yang menyebabkan kita tak boleh nak move on tu kan, apa kesan dia dari sudut emosi, mental, fizikal dan spiritual. So dia tuan-tuan dan puan-puan, ia memberi 4 kesan ni kepada diri kita. So saya akan kupaskan macam mana jadinya. So lepas tu tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin sedang mengalami isu-isu tersebut, cuba buat introspeksi. Introspeksi ni maknanya lihat ke dalam diri kita masing-masing. Adakah aku begitu, adakah aku begini, betul ke macam tu, betul ke macam ni. So hari ni maknanya petang ni sama-sama tuan-tuan dan puan-puan menilai diri sendiri. Yang ketiga, kita akan tengok apa nak buat. So kita macam isu-isu tuan-tuan dan puan-puan hadapi, isu-isu yang kita hadapi dalam hidup kita ni. So macam mana kita nak move on? Apa teknik yang kita boleh gunakan untuk move on? Dia ada teknik dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan tengok kesesuaian. Tengok kesesuaian. Kadang-kadang kalau isu tu kecil, kita treat kecil. Kalau isu tu besar, kita treat lah cara besar kan. Dan part last sekali, saya akan sentuh tentang rumusan. Maknanya apakah kesan jika kita move on. So apakah kesan jika kita move on. So kita nak tengok tu kan. So kita akan orang kata, saya akan sentuh semualah secara ringkas dan di hujung sekali kalau misalnya kata ada persoalan, so tuan-tuan dan puan-puan just share it. Kalau segan nak tanya secara vokal, tanya dekat chat. Boleh saja insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi kepada segmen pertama. Apakah selalunya isu-isu yang selalu kacau kita? Ataupun bukanlah kacau, sebenarnya dia dah berlaku. Kita ni mengalami pengalaman-pengalaman hidup yang pelbagai dalam kehidupan kita kan, semenjak daripada kita kecil hinggalah kita dewasa saat ini. Jadi maknanya macam-macam yang kita lalui, ada pahit, ada manis, ada suka, ada duka kan. Dan dalam banyak-banyak peristiwa tu kan, maknanya kita
sentiasa ada pro and cons yang kita hadapi, ada kesan positif dan kesan negatif, dan kita sendiri boleh nilai kesan negatif lebih banyak ke kesan positif lebih banyak. Okey. Okey, so kita tengok apakah isu yang selalu menghantui diri kita. Maksudnya bila berlaku peristiwa tersebut, kan, adakah ia orang kata dia punya rentetan consequences daripada berlakunya isu peristiwa tersebut menghantui diri kita selama-lamanya ke, ataupun sementara waktu ke, macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan nilai diri sendiri, dan boleh ke nak move on, kan? Okay. So ini sebahagian lah, okay? Mungkin antara peristiwa, kejadian, situasi yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah hadapi yang tidak boleh ataupun tak dapat nak dilupakan adalah, pertama, mungkin ada yang pernah mengalami kematian orang yang tersayang. Kan? Okey. Terutamanya 2 tahun kebelakangan ni lah, sebab waktu orang kata tempoh pandemik COVID ni kan, mungkin ada di kalangan kita yang kehilangan ahli keluarga kita, sanak saudara kita, orang-orang yang kita sayang, rakan karib ke, misal kata, kan, dan sebagainya. Jadi mungkin ada yang mengalami saat-saat ini, kan, kesedihan, loss and grief, ya. So di USIM sendiri pun particularly ramai kan yang menghadapi kata peristiwa ini, kan. Jadi ini antara perkara yang mungkin orang kata ada di antara kita mungkin dah move on, ataupun ada yang masih belum boleh move on lagi dalam proses, misal kata, kan. Okay. Yang kedua, perceraian. Okey, perceraian ini pun satu orang kata peristiwa juga, yang mana mungkin boleh menyebabkan kita dalam keadaan orang kata tertekan, kan, dalam keadaan tidak bertenang, murung dan sebagainya, kan. Yang ketiga, konflik dan pergaduhan. Okey, tak kisahlah dengan sesiapa pun, sama ada di pejabat ni, kalau konflik yang ketua ke, dengan bos, dengan rakan sekerja ke, dengan anak buah ke, kan, dengan sesiapa sajalah, dengan student ke kalau pensyarah, kan, ataupun kalau yang bekerja di fakulti. Jadi makna kata kat sini, konflik ini boleh berlaku dalam keadaan apa juga sekalipun, dalam isu, dalam perkara apa juga pun. So mungkin ini salah satu peristiwa mungkin atau kejadian mungkin yang boleh mengganggu fikiran kita, kan. Yang keempat, perpisahan dan pertukaran. Dia sebenarnya dua benda berbeza lah. Ataupun dia mungkin apa dia panggil tu, ada relation, yang mungkin berpisah dengan sesiapalah orang yang rapat, kan, berpisah mungkin sementara atau selama-lamanya, kan, wallahu a'lam. Mungkin ada di antara kita, rakan-rakan kita ni yang suami isteri misal kata yang duduk berjauhan, okey, seorang kerja dekat utara, seorang kerja dekat selatan. So berpisah secara sementara lah namanya, kan, selepas mungkin ditukar ke tempat kerja ke apa ke, kan. So itu salah satu. Kemudian mungkin juga ada yang bertukar reshuffle, kan, bertukar PTJ, kan. Itu pun ada di antara rakan-rakan kita yang bertukar PTJ ni juga yang memberi kesan kepada dia, ya, kesan secara langsung terhadap emosi dan mental. Okey, yang mana akhirnya memberi kesan pula kepada fizikal. Ada juga tuan-tuan dan puan-puan, kan. So ini antara, ya, orang kata pengalaman isu yang kita boleh hadapilah, ya, yang mungkin ada di antara kita hadapi dalam kehidupannya. Dan yang kelima ni, menghidapi penyakit kritikal. Okay. So mungkin juga ada di antara tuan-tuan dan puan-puan atau rakan-rakan kita yang menghadapi penyakit, ya, sakit, apa-apa penyakit lah. Okay. Sama ada dia selalunya penyakit yang kata memerlukan treatment dalam tempoh jangka masa tertentu, kan. Jadi boleh jadi juga penyakit ini akan memberikan satu tamparan kepada seseorang, kan, tamparan yang hebat kepada seseorang. Okay. Daripada situ timbulnya perasaan negatif, ya, fikiran negatif, tingkah laku negatif, dan sebagainya. Jadi ini mungkin di antara tuan-tuan dan puan-puan peristiwa-peristiwa kejadian yang mungkin tak akan dapat dilupakan yang berlaku dalam kehidupan kita, ya, sebelum-sebelum ni, dan dia memberi kesan kepada psikologi diri kita, kan. Tapi kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, sebab Allah dah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 286, iaitu yang bermaksud
Allah tidak akan membebani seseorang hamba itu melainkan dengan apa yang terdaya olehnya. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan, jika kita telusuri ayat ini, so Allah dah bagi yang kata reminder, Allah dah bagi kita peringatan dekat sini, sebab maknanya dia tidak akan pilih hambanya yang tidak berupaya untuk dibagi ujian, kan. Jadi maknanya apabila ujian tu datang dekat kita, maknanya Allah tahu dah kita ni boleh bawa, kan, kita ni boleh hadap, kita boleh orang kata kendalikan dengan baik. Cuma cara tu yang kadang-kadang kita fikir, kenapa aku yang kena ujian ni, kenapa aku yang kena ni, kenapa aku diberi masalah ni, saya katakan. So bila kita query, kita question, kan, maknanya seolah kita tak yakin dengan apa yang Allah dah sebut dalam Quran ni. Pasti berhikmah, tuan-tuan dan puan-puan, kan. So ini kita kena yakini sebagai seorang Islam, sebagai seorang Islam especially, kita perlu yakini perkara ini bahawa seseorang manusia itu bila dikurniakan ataupun diberikan ujian tu adalah untuk menguatkan emosi kita, menguatkan akal fikiran kita untuk dan menguatkan juga keimanan kita untuk sabar, kan, ataupun untuk berfikir, untuk berfikir dan mensyukuri sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, Okey, Meh, kita pergi kepada kesan psikologi diri jika kita tidak move on. Kenapa saya sebut jika tak move on ni? Sebab ini juga melalui sesi-sesi kaunseling yang saya kenalikan dengan staff-staff lah, kan. Saya juga terlibat orang kata dengan perkhidmatan kaunseling di luar untuk komuniti. Jadi bila saya personally lah sebagai kaunselor lihat, kan, jadi bila sesuatu peristiwa ataupun pengalaman pahit yang kita hadapi dalam kehidupan kita, bila kita tak move on, bila kita memilih untuk tidak move on, dia ada kesan-kesan dia, tuan-tuan dan puan, dan sangat sakit. Sangat sakit diri kita ni. Keselamatan psikologi diri kita ni jadi tak selamat lah. Okay. So bila saya sebut tentang keselamatan psikologi, dia ada beberapa aspek. Kita akan tengok di sudut emosi, mental, fizikal dan spiritual. Okay. Kita pergi kepada emosi dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang berlaku bila kita tak move on? Ambil satu contoh, misal kata kita kehilangan orang tersayang lah. Ambil yang paling senang, perkara nombor 1 tadi tu, kan. Okay. So tak kisah siapa-siapa pun dalam kehidupan kita dah kehilangan dia, kita akan duk terfikir, melayan perasaan kita kenang kembali pengalaman ataupun kenangan-kenangan kita dengan dia, kan. Dan mungkin ada setengah orang yang mengalami isu ini yang merasakan dia menyesal, menyesal bahawa tak sempat nak buat itu, tak sempat nak rancang ini dengan orang yang tersayang tu. Jadi ini perasaan-perasaan lah yang mungkin akan timbul, kan. Okay. So sedih, ini sudah pasti. Maknanya apabila ada yang mengalami keadaan itu, sesuatu keadaan itu, dia akan sedih. Sedih tu maknanya dia akan termenung, maknanya menggunakan masa terluang tu untuk menung, kan, dekat pejabat termenung, dekat rumah termenung, kan. So merenung lah, maknanya dia termenung tu maknanya dari sudut konteks psikologi, dia termenung memikirkan apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku. Apalah nak jadi lepas ni, macam manalah dengan anak-anak aku, macam mana dengan diri aku, siapa nak jaga kita orang, siapa nak jaga aku dengan anak-anak aku, contohnya, kan. Ataupun maknanya termenung, fikirkan kenapa dia pergi dulu, kenapa bukan aku, kenapa, why question. Jadi kita tak boleh nak fikir, kita tak akan dapat jawapan kenapa kalau kita tanya, kan, sebab itu semua kerja Allah, kan, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan menangis, kita meratap, kita murung, kan, itu antara kesan-kesan pada emosi kita kalau kita tak move on, so maknanya kita akan statik dekat situ, kan. Yang kedua, mungkin akan timbul juga perasaan kecewa, kita akan sering mengeluh, sering menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan dan sebagainya. Dan kita akan menyesali, mungkin ada yang pernah menyesali apa yang dah berlaku. Mungkin kalau dalam contoh kematian orang tersayang tadi tu, menyesal sebab tak sempat nak berkhidmat dekat dia lebih masa,
menyesal sebab ada lagi orang kata apa namanya ni, perancangan-perancangan bersama yang tak dapat nak dilaksanakan. So things like that, perasaan kecewa dan macam-macam komponen lagi lah. Yang ketiga, penafian. Ni pun ada juga yang pernah saya handle, maknanya dia cuba menidakkan yang orang tu dah tak ada. Lepas tu menyalahkan takdir, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri pun ada juga sehingga dia jatuh sakit, ada juga kan. Lepas tu tidak dapat menerima kenyataan yang maknanya orang tu dah tak ada kan, tak dapat menerima kenyataan yang maknanya hidup perlu diteruskan, things like that. So ini penafian-penafian. So dalam dia nak menafi tu macam-macam lah yang dia buat kan. So itulah kita tak nak, kita kalau boleh nak mengelakkan daripada menyakiti ataupun mencederakan diri kita. Sebab bila timbul kesan dia sudah emosi ni kan, selain daripada kita rasa sedih, kecewa, menafi, kita boleh marah, kita boleh jadi mengarah. Kita marah, kita boleh jadi agresif, mengamuk tak tahu nak mengamuk pasal apa kan, mengamuk dengan orang lain, dengan anak-anak ke kan. So itu kita nak elak tu kan. And then bila bercakap kita boleh meninggikan suara pula tiba-tiba. Dan ada juga orang yang marah, dia suka berdiam diri. Dia tak suka, maknanya dia agak introvert, mungkin dia akan termenung tadilah. So bila dia diam je tu, maknanya diam tu ada something. So that's why tuan-tuan dan puan-puan, dekat pejabat kita ni kan, ada macam-macam jenis orang kan. Jadi bila misal kata kita dapati kalau ada kawan-kawan kita ke, rakan-rakan sekerja kita ke yang dia asalnya dia seorang yang orang kata peramah, mesra dan sebagainya, tiba-tiba dia jadi penyenyap semacam kan. So kena check mungkin dia ada masalah apa-apa so that's why maknanya kena orang kata cakna lah, ambil tahu Okey. Dan akhir sekali antara perasaan yang mungkin timbul adalah bimbang, resah, gelisah macam tu kan. Tiba-tiba kita jadi cemas, jadi risau, jadi tak tertuara, jadi berdebar-debar kan, sebab terlalu memikirkan ataupun terlalu memikirkan apa yang dah berlaku. So kita susah nak cakna, maksudnya nak terima kan. So mungkin timbul rasa-rasa bimbang dan sebagainya ni, tiba-tiba badan berpeluh, tangan berpeluh kan, kemudian dekupan jantung laju kan, nafas jadi tercungap-cungap, tu semualah. Itu maknanya kita rasa, itu maknanya kita ada simptom-simptom macam inilah, simptom-simptom anxiety dia panggil kan, keresahan, kebimbangan dan sebagainya. So kena check diri kita lah So tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok pula apa kesan kepada mental kita ataupun fikiran kita. So bila kita menghadapi peristiwa-peristiwa tersebut tadi kan, jadi dia beri juga orang kata kesan kepada cara kita berfikir. So first sekali biasanya contohnya kalau misal kata kita dapat tahu yang contohnya kita ada buat silap dalam tugas kita lah kan. So selepas tu bos pun tegur dan sebagainya, lepas tu kita terus fikir negatif. Kita terus melihat sesuatu dari sudut negatif terlebih dahulu dan kita keep overthinking about it kan. Mungkin kita akan terus fikir, alamak habislah aku, lepas ni bos dah tak percaya dengan aku dah. Lepas ni bos akan bagi makan rendah lah dalam LPT aku nanti. Kan kenapa tiba-tiba kita fikir macam tu pula kan, sedangkan esok lusa kita tak tahu pun bos kita tu nak buat apa kat kita kan. Betul ke tak dia bagi makan rendah, betul ke tak dia nak hukum kita pun tak tahu kan. Tapi maknanya kita terus-terusan fikir negatif dan kita terus-terusan overthinking, sehingga kan menyebabkan kita sakit kepala. Ini kesannya lah. Mungkin juga kita ada peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kita jadi mudah lupa, sebab maksudnya terlalu memikirkan sesuatu isu tu dan kita tidak move on kan. Jadi sampaikan menyebabkan kita tak fokus dan kita tak ingat apa yang kita cakap, tak ingat fakta, barang letak pun tersalah letak, tersalah simpan, boleh terlupa dekat mana, kalau tak kunci tadi dah simpan ke belum, dekat mana macam tu kan. Suka mengingatkan sesuatu perkara dan kita boleh menjadi bermasalah dalam buat keputusan sebab kita duk fikir, melayangkan fikiran kita, emosi kita dengan
peristiwa-peristiwa yang lepas tu kan, jadi kita sehingga kan menyebabkan kita ada masalah dalam membuat keputusan, ya. Lambat atau gagal buat keputusan yang baik dan tuntas, ya. Hilang fokus, kan terlalu fikirkan perkara yang telah berlaku dan tidak melihat ke hadapan. Jadi kita hilang fokus, kita tak fokus kepada apa yang sepatutnya kita fikir. Sebab perkara yang dah lepas tu, kita tak boleh nak rewind balik lah. Kita tak boleh nak putar balik masa tu pergi ke waktu itu, kan. Jadi maknanya kita kena stop thinking the past and we have to think the future. Apa yang perlu kita buat untuk kita menghadapi hari-hari yang mendatang ni. Macam tu kan. So kita kena ada persediaan di sudut tu. Tapi kalau kita hilang fokus, kita terlalu fikirkan apa yang dah berlaku, apa yang telah lepas, jadi kita duk tang tu lah. Diri kita, fizikal kita je dekat masa sekarang ni, present ni. Tapi fikiran kita melayang dan kita membayangkan seolah badan kita ni berada pada masa, kalau dalam timeline tu kan, pada masa yang peristiwa tu berlaku. Jadi kita duduk di situ. That's why kita tak move on, kita hilang fokus, ya. Dan dari segi mental juga kita kita sentiasa mengharapkan isu, masalah, keadaan akan selesai tanpa usaha yang bersungguh-sungguh. Jadi maknanya kita mengharapkan keadaan yang menyelesaikan isu kita, diri kita ni, bukan kita sendiri yang bertindak. Kita berharap je, berharap dekat orang lain tolong kita, mengharapkan dekat orang kata keadaan, go by the flow, kita go by the flow kan. Macam ni, macam lalang, kalau ditiup ke kanan lah dia bergerak, kalau tiup ke kiri lah dia bergerak. Macam itulah kita dalam berharap ni. So kita tak nak lah kan. Okey, mungkin ada juga yang ada perasaan takut. Contoh mungkin kita dapat tahu yang kita ada penyakit apa-apalah. Contohnya macam tiba-tiba kita rasa semacam badan kita pergi check, doktor check, oh tekanan darah tinggi kan. Pergi lagi, tekanan darah tinggi lagi kan. So doktor pun dah suruh bagi kita, suruh kita start makan ubat darah tinggi lah. So dekat situ kita dah fikir takut dah. Kita akan rasa macam teruk ke aku ni, nanti aku akan jadi macam mana, tak boleh makan tu, tak boleh makan ni. Dah fikir teruk kan. Takut. So macam-macam lah yang kita fikir pula konotasi daripada perasaan takut kita tadi tu kan. Fikir gagal lah, matilah, dihukum, hidup susah dan sebagainya. Jadi so ini tuan-tuan dan puan-puan akan menyebabkan kita tidak move on bila kita ada fikiran yang begini. Dan mungkin juga kita akan ada peristiwa-peristiwa yang menghuni diri kita atau fikiran kita tu, yang lama kita fikirkan menyebabkan kita tak move on dan suka beri pandangan. Kita suka beri pandangan yang stabil dan tuntas dalam satu perkara sebab kita duk fikir, tak fokus, hilang arah tujuan dalam kehidupan kita dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kata diskusi ataupun ada meeting dekat pejabat ke dan sebagainya, kita sukar nak bagi pandangan yang baik, ya. Ataupun kita tak ada idea, kita tak ada pandangan kan, kita ikut je. Jadi maknanya ini kesan-kesan dari sudut fikiran kita lah. Fikiran kita tak free, tak bebas tuan-tuan dan puan-puan sebab kita tak move on, kita tak gerakkan jentera badan kita ni untuk move forward. Jadi maknanya ini kesan di sudut mental, ya. Okey, kita lihat pula kesan dari sudut psikologi fizikal, ya. So tadi bila emosi kita terkesan dan minda ataupun mental kita terkesan, maknanya bila dalaman kita ada kesan negatif ni tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita tidak move on, dia secara tidak langsung akan menyebabkan fizikal kita pun bermasalah, ya. Okey. Pertama sekali, mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah mengalami keadaan inilah, ya. Kita akan rasa lesu, letih semacam kan, tak bermaya, okey. So berat badan kita pun berkurangan kan. So maknanya ini kesan fizikal lah. Ini kesan daripada fizikal ni jika kita tidak move on terhadap peristiwa yang kita hadapi tu kan. So bila dekat office buat kerja macam biasa je kan. Okey, sebab condition ni kita tak rasa sangat badan kita terlalu penat ke apa ke. Tapi cuba bila dah habis kerja kan, bila nak drive balik ke rumah, bila dah kita duduk ada kat rumah kan. Jadi kita rasa semacam penat kita tu. Kita rasa lesu, tak bermaya semua kan.
Kemudian kita rasa sukar untuk tidur. Ialah dah duk terkenang-kenang, terfikir-fikir, menimbau balik isu-isu masalah yang kita hadapi tu tak settle-settle tu kan, atau tak move on tu. Jadi menyebabkan kita susah nak tidur. Kalau tidur pun kita akan tidur lewat ataupun tidur terjaga-jaga tengah malam dan sebagainya. Tempoh tidur kita tak cukup menyebabkan otak kita tak rest. Okey, bila otak tak rest, kita tak boleh fikir dengan cermat. Kemudian emosi kita pun terganggulah. Macam tu kan, kita rasa tak happy. Okey, kurang selera makan. Ada separuh orang dia jadi makan banyak. Kan ada separuh, kalau dia jadi makan banyak maknanya berat badan dia naik melampau-lampau. Ada separuh orang dia akan jadi kurang selera makan. Jadi bila dia kurang selera makan, dia akan jadi berat badan dia berkurangan lah. Jadi kita sendiri yang kenal dan perasan perubahan dalam diri kita kan, apa yang kita buat semua kan. Dan ada mungkin antara tuan-tuan dan puan-puan atau diri kita yang kita rasa kurang yakin pada diri kita sendiri bila kita dah berlaku perkara ni semua. Contohnya katakanlah kita kehilangan suami ataupun isteri kan. Jadi kita duk terkenang-kenang dia dan sebagainya kan. Jadi sampaikan kita nak keluar rumah pun kita rasa tak confident ya. Sebab kita dah seorang dalam hidup kita. Mungkin ada kesan yang begitu di sudut fizikal kita kan. Nak bercakap dengan orang kita jadi tak confident, nak bertemu dengan orang, nak pergi pasar pun kita rasa macam tak confident, nak drive seorang-seorang pun kita rasa tak confident. Sebelumnya ada orang kat sebelah, co-pilot kan. Lepas tu kita rasa lepas bila kita dah bersorangan, tak ada co-pilot, kita rasa macam tiba-tiba aku seorang. Jadi rasa tak confident tu datang. Kan boleh jadi juga macam tu kan. Okey, kemudian kesan yang lain adalah kita mungkin jadi kurang bercakap, kurang komunikasi, kurang interaksi dengan sesiapa sahaja. So orang lain tak silap dalam hal ni tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin mereka cuba mendekati kita tapi kita yang melimitkan, yang melimitkan fizikal kita untuk bercampur, untuk bercakap, untuk orang kata berinteraksi dengan orang lain. Okey. Kita sendiri yang membuat keputusan dan pilihan itu. Jadi on us lah. Kan, so maknanya itu kita tidak move on dan ada setengah orang yang pergerakan jadi lemah, jadi orang kata tadi kan dah tak bermaya, lesit, lesu, letih dan sebagainya. Jadi bila dia boleh menyebabkan pergerakan kita pun lemah, lambat, kemudian datanglah segala penyakit-penyakit dan sebagainya. So ini kesan di sudut fizikal. Sebab itu maknanya tuan-tuan dan puan-puan, pentingnya untuk kita move on walau sekecil mana pun isu yang kita hadapi. Contoh macam mungkin ada yang dia cuba diet, misal katakan diet tak makan lah ni, buat orang kata intermittent fasting ke IF ke misal katakan, mengikut keupayaan dia, sekali tiba-tiba dia tengok kesannya adalah turun sikit kan, 1-2 kilo macam tu kan. So dia rasa tak puas hati kan, dia sudah rasa tak puas hati, aku dah IF dah ni, aku dah diet dah ni, dah exercise dah semua ni, tapi kenapa tak jadi juga ni kan. Lepas tu dia tetap menyalahkan diri dia sendirilah, menyalahkan orang lain lah dan sebagainya. Sudahnya dia tak meneruskan exercise-nya ke, misal kata kan dah kecewa, emosi dia dah kecewa, lepas tu dia tak buat exercise dan sebagainya, badan naik balik kan. So dia fikir macam malas dah lah nak buat ni semua ni kan, tak jalan pun, so tak move on. Jadi macam mana kan, macam mana kita nak berubah Okey, kita pergi pula tengok kesan dari sudut spiritual. Okey, so tetap ada tuan-tuan dan puan-puan kesan dari sudut spiritual ni. Okey, so kita tengok So mungkin dalam diri kita ni ada wujud perasaan rasa tak ada harapan. Sentiasa berputus asa, berserah kepada keadaan, macam tu kan. Macam contoh kalau kita menghadapi penyakit tadi yang darah tinggi tu kan, contoh tadi kan. Okay. So kalau kita berputus asa tuan-tuan dan puan-puan kan, maknanya kita tak ada effort untuk jaga pemakanan, exercise, okay, elakkan stres dan sebagainya. So maknanya kita berserah je lah kan, makan je lah kan. Sebab frust, sebab mungkin dia fikir, dia rasakan sepanjang hidup dia tak pernah ada penyakit apa-apa kan, kecuali demam batuk sesama yang simple je. Jadi mungkin juga tiba-tiba bila Allah beri ujian kesakitan walaupun darah tinggi kan, tapi dia dah fikir bukan-bukan, jadi dia rasa dah lost hope, dia putus asa, dia rasa macam dah tak boleh nak sembuh, padahal belum usaha lagi untuk sembuh tu kan. Jadi maknanya hanya berserah kepada keadaan. Okay, so ini perkara yang pertama lah.
Yang kedua juga mungkin seseorang itu kurang berdoa ataupun kurang beribadah. Kalau kita orang Islam maknanya doa tu satu perkara kan. Dan yang kedua tu jangan tinggal solat dan kita tambah dengan solat-solat sunat kan, solat sunat hajat kan, duha dan sebagainya. Jadi mungkin kurang kat situ kan. So dia mempunyai kepercayaan bahawa berdoa atau beribadah tidak akan dapat membantu dalam melalui kesukaran hidup. Ada juga orang yang mindset macam ni kan. Kalau tuan-tuan dan puan pernah dengar ayat-ayat orang yang kecewa, misal kata, alah kalau aku doa pun bukannya sembuh pun penyakit aku. Misal kata, ataupun kalau aku doa pun bukannya aku dapat balik kerja tu. Kalau contoh dia hilang pekerjaan. Kalau aku doa pun bukannya aku boleh jadi kaya pun. Misal katakan. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan, urusan doa itu sama ada kita dimakbulkan doa atau tidak, bukan urusan kita tuan-tuan dan puan-puan. Tugas kita sebagai hambanya adalah untuk memohon doa. Kan Allah ada sebut kan dalam surah Al-Baqarah, saya tak ingat ayat berapa, Allah kata mohonlah doa. Okey, pohonlah apa saja dan aku akan tunaikan. Jadi maknanya dekat situ bukannya tugas kita tuan-tuan dan puan-puan untuk kita tentukan okey aku doa ni sah punya aku dapat. Okey, so maknanya Allah yang tentukan, kita hanya memohon. Macam tu kan. Okey. Okey, seterusnya menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan kan. So timbul rasa marah, okey, menyalahkan ketentuan ilahi. Dia juga macam ni. So daripada rentetan daripada menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan dan sebagainya ni, daripada situ dia cuba menyisihkan diri kan, mengurangkan interaksi tadi tu kan. So itu semua berkonotasi. Jadi kenapa kita perlu timbul perkara-perkara begini kan. So inilah antara yang menghalang kita untuk move on tuan-tuan dan puan-puan. Sesuatu perkara itu telah Allah takdirkan sebenarnya sejak daripada kita alam roh kan. Cumanya bila kita didatangkan ke dunia ni, kita akan melalui fasa-fasa dalam kehidupan kita ni yang kita tak tahu lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa kan. Jadi maknanya sebab itu yang kita kena selitkan ataupun teruskan dengan doa tu kan. Sebab doa ni senjata orang mukmin. Maknanya dalam kehidupan kita ni tuan-tuan dan puan-puan kan, kalau kita tak doa kan, kalau benda yang bahaya, yang jahat itu berlaku dekat kita kan, so macam mana kita nak ada senjata yang melindungi kita. Sebab itulah doa tu senjata untuk hidup kita kan. Okay. Dan akhir sekali kita jadi hilang pedoman lah kalau misal kata kita tak berdoa, kurang beribadah dan sebagainya tadi, kita akan merasakan diri kita tidak berguna lagi dan mempunyai fikiran untuk bunuh diri. Memang ada kalau dalam kes-kes orang-orang individu yang mengalami kes-kes kemurungan atau depression kan, perkara-perkara ni memang timbul, rasa tak ada harapan nak hidup lah, lepas tu menyalahkan takdir kan, berputus asa yang melampau kan, jadi kesedihan yang melampau kan. Jadi maknanya dia merasakan apa gunanya hidup kan, baiklah aku mati je. Zab tu ujung bangunan macam tu kan. So apa yang dia dapat? So maknanya dekat sini hilang pedoman kan. So maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu bersyukur dan orang kata berterima kasih kepada Allah kerana kita dilahirkan dalam keimanan kan. So maknanya kita sebagai seorang Muslim, keimanan itulah, iman dalam diri kita tu yang orang kata menjadi senjata kita kan, untuk kita orang kata dijadikan panduan dalam kehidupan kita lah. Okay. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita nak tengok ni kan, apa yang kita boleh buat untuk kita nak move on kan. So kalau ada di antara tuan-tuan dan puan-puan 45 orang hari ni alhamdulillah yang mendengar kata perkongsian saya ni kan, mungkin lebih pendengar ataupun peserta hari ni. Jadi kita nak tengok apa yang kita nak buat ni kan, dalam kita hadapi masalah-masalah ataupun isu-isu kehidupan kita tadi tu kan. Dan kita nak mungkin juga ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang cuba nak move on tapi tak lepas kan. Okay, dah cuba ni nak move on, dah bergerak dah ni, berlari dah ni kan, tapi sampai di hujung kita tersungkur. Mungkin ada yang macam tu kan. Jadi tak lepas di garis penamat, misal kata kan, tak lepas. Jadi insyaAllah hari ini saya akan orang kata kongsikan tekniknya dari sudut psikologi tuan-tuan dan puan-puan. Dan apa yang saya nak tekankan dekat sini, okay, benda ni tak akan datang secara bergolek. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan kena latih diri.
Sesuatu yang kita nak move on, sesuatu yang kita nak berubah, mengubah diri kita tu kita berlatih, kita kena latih tuan-tuan dan puan-puan. Bermula daripada laras minda, mind setting kita, mindset. Okey, aku contoh aku sekarang contohlah kita ambil satu contoh hadapi penyakit darah tinggi tadi tu kan. Okey, so aku ada penyakit darah tinggi ni. Okey, sekarang doktor dah bagi aku makan ubat. Okey, fine, tak apa. So selepas ni aku nak buat macam mana? Kan. So kena mindset dulu, kita kena buka dulu minda kita, emosi kita, diri kita ni untuk kita berubah, untuk kita rancang sesuatu yang lebih baik dan lebih positif untuk kita. Kalau kita tak ada mind setting tu, kita sentiasa berada di takut lama, susah tuan-tuan dan puan-puan kita nak keluar daripada kepompong tu. So that's why first thing first, we need to have mind setting yang minda yang terbuka untuk move on, untuk berubah. Okey, so kita tengok saya akan kongsikan 3 teknik. 3 teknik tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun ada yang dah pernah dengar, ada yang pernah membaca, pernah kata ikuti, pernah buat pun mungkin kan. Tapi kalau ada yang pernah buat dan sebagainya, kira ini sebagai pengulangan lah, insya-Allah, revise. Okey. So pertama sekali kena ingat dulu sebab Allah dah kata dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah kata apa? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. So kita kena ingat ni tuan-tuan dan puan, tanpa usaha Allah takkan bantu kita. Selepas kita berusaha baru kita bertawakal. Kan? So maknanya dekat situ itu yang bertawakal tadi tu dengan doa tu dan ibadah-ibadah kita yang lain lah. Jadi kita kena ingat ni. Okay, so maknanya usaha tu penting tuan-tuan dan puan-puan. Janganlah kita rasa macam tak apalah, ikut je lah, biarlah keadaan yang bantu aku. So kita takkan duduk ke mana, kita takkan pergi ke mana. Kalau begitulah mind setting kita kan. So that's why saya cakap tadi, first thing first, mind setting kita kena jelas. We have to be open mind, okay, open heart, okay. So maknanya kita kena bersedia. Dan selepas kita terima, kita ada persediaan tu dan kita selepas tu kita kena latih diri kita untuk buat tu. Apa benda yang nak kena buat tu? Ni saya nak kongsi ni. Okay. Pertama sekali, lakukanlah analisis SWOT, SWOT. Saya pasti majoriti kita dekat sini dah biasa dengar ni kan, tapi tak apa saya ulang balik kan. So SWOT atau SWOT. Okay, so kita pergi satu-satu. Okay, S tu strength. Okay, strength tu adalah kekuatan. Okay, tuan-tuan dan puan-puan perlu lihat ke dalam diri kita, di dalam diri sendiri. Okay, contohlah bagi yang misal kata pernah menghadapi kehilangan orang tersayang tadi, ambil contoh satu kan. Okay, so sekarang ni dulu berdua, husband and wife berdua, sekarang dah tinggal seorang kan. Maknanya ada anak-anak yang kita nak jaga, yang kita nak orang kata ambil tanggungjawab tu kan. So kita dah pegang double tanggungjawab bisa kata. So sekarang ni kalau kita nak duduk dalam kesedihan, dalam orang kata kenangan, sampai bila kan? Sampai bila-bila pun takkan settle kan. Life has to go on, kata kan. Dan kita pun kena move on. Jadi cuba kena pasti apa kekuatan dalaman dan kelebihan yang ada dalam diri tuan-tuan dan puan-puan. Dan move on lah dengan kelebihan yang ada. Okay, so maknanya kita lihat, okay, kita ni parents, maksudnya bila pasangan kita dah tak ada, maksudnya kita lah suami, kita lah isteri, dan kita lah ibu, kita lah bapa kan kepada anak-anak kita dan sebagainya. Kena pasti apa kelebihan diri kita. Kalau macam sebelum ni, mungkin urusan-urusan anak-anak pasangan kita yang buat, kita buat urusan-urusan lain dekat rumah misal katakan. So tapi bila dah tak ada ni semua kita buat. Jadi kena pasti apa kelemahan, kelebihan diri kita, kekuatan kita. So kalau tak ada, kita kena bina pula kekuatan diri kita tu. Kalau misal kata sebelum ni kita bukan jenis orang kata yang selalu bawa anak keluar jalan-jalan hujung minggu, pasangan kita je yang buat macam tu. So sekarang ni kita kenalah untuk menghiburkan anak-anak kita juga kan. Kalau misal kata sebelum ni pasangan kita je yang beli barang-barang dapur, kita tukar masak je kat rumah macam kata. Jadi selepas ni kita perlu buat perkara tu. Okay, so kita kena pasti apa kelebihan diri kita. Dan macam saya cakap tadi lah, kalau kita tak ada sesuatu kelebihan tu dan kita perlu cipta, so belajarlah untuk adakan dalam diri kita. Tu latihan yang kena buat lah kan. So kalau tak, kita takkan move on. Kita takkan move on. Kemudian kita lihat pula apakah kelemahan yang ada dalam diri kita. Bila dah ada kelebihan, pastilah ada kelemahan kan. Jadi ubah yang lemah tu menjadi lebih baik.
Yang lemah-lemah tu semua kita akan ubah jadi lebih baik. Mungkin kalau sebelum ni kita jenis apa ni, malas nak basuh kain, semua hantar dobi je. Ada pasangan kita yang bantu, tak apalah kan. Tapi bila orang yang bantu kita tu dah tak ada, kita buat sendiri. So kita tak bolehlah malas-malas ataupun kita tak bolehlah banyak alasan. So maknanya itu perubahan yang kita kena buat tuan-tuan dan puan-puan untuk move on. Okey, yang ketiga, ancaman. Okey, cuba kenal pasti apakah halangan emosi, halangan mental, halangan fizikal yang mengganggu kita ni untuk berubah ni, untuk move on ni. Okey, kalau misal kata kita ada sifat malas lah. So tak boleh jadi malas bila dah berseorangan. Kita kena jadi rajin sikit, kan? Kalau kita ada perasaan macam lambat je bayar bil, misal katakan, sebab sebelum ni pasangan kita yang buat, kan? So selepas tu tak boleh lah. Maknanya mungkin kita kena, orang kata, renew brand new kan diri kita ni, kan, untuk menjadi lebih laju dalam urusan-urusan rumah tangga dan sebagainya. Selepas kita berseorangan, bisa katalah, kan, dan bina strategi untuk menghindarkan dan mengelakkan diri kita daripada ancaman-ancaman tu serang kita, kan. Dan opportunity, peluang. Lihat dan renungkan apakah peluang yang ada dalam kehidupan anda, gunakanlah ia sebaiknya dan janganlah buang masa. So tengok peluang apa yang ada di depan mata kita ni. Okay, kita ada masa dengan anak-anak kita, kita masih sihat, insyaAllah, kan. Misal katalah contohnya, okay, so pasangan kita yang dah meninggal tu dia takkan patah balik dekat kita, kan, dalam waktu sekarang ni. Jadi maknanya peluang ataupun ruang yang kita ada adalah anak-anak kita depan mata ni, bisa katakan, dan ahli keluarga kita, contohnya kerja kita. Jadi berilah peluang kepada diri kita untuk untuk melakukan yang terbaik untuk keluarga, untuk kerja, untuk diri kita sendiri juga, me time kita dan sebagainya. Okay? So jangan kita nak merintih atau nak merenung atau nak termenung lagi, kan, sebab termenung, merintih apa semua tu, menangis dan kesedihan tu semua tidak akan, itu adalah salah satu ancaman dekat kita, kan, dan dia tidak akan menyebabkan kita keluar, tuan-tuan dan puan-puan, daripada peristiwa lampau. Sebab itu kita kena lihat peluang, kita kena lihat peluang dan perbaiki kelemahan diri kita lah, macam tu. Okay. Dan yang kedua, teknik yang kedua adalah cipta aura positif. Ada dua cara untuk cipta aura positif ni pula, iaitu positive self-talk. Maknanya latih diri untuk sebut, cakap, keluarkan perkataan dan ayat yang baik, berhemah, beradab dan menenangkan saja. Jadikan amalan setiap saat dan istiqamah. Okay, sebagai contoh, kan, macam yang mungkin, okey, contoh saya bagi contoh lain lah pula, kan, ni tentang kerja kita, kerjaya kita. Mungkin ada di kalangan kita yang tak pernah terima anugerah APC, kan, tak pernah terima anugerah APC walaupun kita rasa kita dah buat kerja terbaik dah ni, kan, dah orang kata buat yang sehabis baik lah, kan. So tapi kita tak pernah terima APC, mungkin ada sebab-sebab tertentu yang ketua-ketua kita lihat, oh belum lagi kita ni layak untuk terima APC, macam kata. Tapi rupanya jauh dalam sudut hati kita menyebabkan kita terasa ngampos dan sebagainya, dan kita timbullah cakap-cakap yang tak elok dekat diri kita sendiri ataupun dekat orang lain, kan. Apalah bos ni, itulah inilah, kan, apalah bos ni tak adil, apa semua, kan. Ataupun orang yang menyalahkan diri sendiri pula, mungkin dia akan kata mesti aku ada buat kerja tak perfect ni, mesti aku lemah ni, mesti aku ni. So nak menyalahkan diri sendiri, kan. Jadi itu adalah satu negative self talk. Sekarang ni kita kena buat positive self talk, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa kita kena buat positive self talk ni? Sebab ayat-ayat, perkataan-perkataan baik yang keluar, yang kita cakap, yang kita sebut tu adalah doa, tu satu. Okay? Dari sudut psikologi, bila kita sebutkan perkataan-perkataan, ayat-ayat yang baik, ia juga akan memberikan emosi yang baik kepada kita yang bercakap ni. Contoh dalam APC tadi tu, kan. Okay, so instead of cakap yang negatif-negatif, yang buruk-buruk tu, kan, so why not kita cakap macam ni? Kalau macam kita nak pujuk diri sendiri lah, kan, kita mungkin boleh cakap, aku kena improve lagi lepas ni. Aku kena buat kerja dengan pantas. Okey, aku kena siapkan tugas-tugas yang bos aku bagi dengan pantas. Aku kena hasilkan yang terbaik lagi dalam kerja aku ni, insya-Allah. Aku akan buat lepas ni.
Macam tu kan. So just imagine ayat-ayat yang bagus, yang positif, berhemah, beradab segala tu yang kita sebut itu kan akan menjadi satu mind setting pada kita. Kemudian kita akan ada good feeling dengan apa yang kita cakap. Dan of course lah tingkah laku yang kita akan buat, of course kita akan buat kerja tu dengan cepat. Okay. Kita akan hasilkan yang terbaik dalam kerja kita. Sebagaimana kita sebut tadi, itu juga yang kita buat. Macam tu. Maknanya walk the talk lah. Kan dengan syarat kena yang positif kan. So itu penting, positive self talk ya. Dan satu lagi adalah positive self thought ya. So biasakan diri untuk fikir keadaan dan situasi yang memberi kesan positif terhadap pengalaman hidup yang sedang nak akan dihadapi. Elakkan fikir negatif, elakkan overthinking. Jadi maknanya macam contoh APC tadi kan. Kenapa kita nak fikir mesti bos aku macam ni, mesti si Pola yang dapat APC tu mesti dia ada bodek-bodek bos ke kan, apa ke kan. Jadi kenapa kita nak overthinking ataupun kita nak fikir negatif terhadap orang lain kan. Fikir yang baik-baik. Bila kita cakap yang baik-baik, fikir yang baik-baik kan, dan makanya hanya benda-benda yang baik-baik sajalah yang datang kat kita kan. Macam tu. So instead of fikir negatif tu, kita perlu fikir okey, tadi kita dah buat self talk kan. Okey, insya-Allah lepas ni aku akan buktikan pada diri aku dan pada bos aku yang hasil kerja aku ni yang terbaik. So bila kita dah cakap macam tu, kita pun fikir benda tu. Fikir tu maknanya macam kita mindset lah. Okay, selepas ni aku akan buat ni list kerja aku ni semua, insyaAllah aku akan siapkan within time tanpa ada tangguh kerja, tanpa ada tunda kerja, saya katakan. So itu kita dah fikir, kita mindset kan. Okay, so tak perlulah kita nak kutuk diri kita sendiri ke, kita nak kutuk bos ke, kita nak kutuk orang lain ke kan, sebab tak ke mana pun kutuk-mengutuk ni. Tak jadi apa pun sebab dia tak ada. Bila kita kutuk ataupun kita negatif, cakap negatif atau fikir negatif ni tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berada di situ je, kita tak akan move forward, kita tak akan bergerak untuk keluar daripada aura negatif tu. Jadi itu penting untuk kita ada positive self talk dan positive self thought ya. Okay, teknik ketiga. Okey, ini biasa saya guna dalam sesi kaunseling lah. Tapi maknanya tuan-tuan dan puan-puan dalam kehidupan boleh juga amalkan ya. Namanya teknik WDEP ya. So teknik WDEP ni W tu what ya, apa. So okey, contohlah, bagi satu contoh, contohnya apa tu tadi kita ambil contoh kesihatan tadi tu, maksudnya dia tak puas hati dengan berat badan kan, bisa kata kan, okey dah bersukan pun apa semua, dah jaga makanan pun apa semua, tetap juga turun sikit je kan, ataupun tak turun langsung bisa katakan. So tetap juga tak dapat body shape yang dia idamkan bisa katakan. Okey, so tengok apa yang nak kalau tuan-tuan dan puan-puan amalkan teknik WDEP ni, okey, now tanya pada diri sendiri, dan semua tak jadi ni kan, dan orang kata dah sampai tahap berserah je lah gitu kan, dah putus asa kan. Jadi cuba fikir balik sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan nak apa, aku nak apa ni sebenarnya, apa yang aku nak. Okey, cuba fikir balik. Okey, aku nak sihat dan berat badan yang stabil, bisa katalah kan, BMI lah kan yang stabil. Okey, now yang kedua D WD, D. Okey, tindakan. Okey, so sekarang ni ceritanya okey, so dalam tindakan ni apa yang perlu aku buat sekarang ni untuk capai apa yang aku nak. Tadi benda yang kita nak tu ialah nak kurangkan berat badan, apa tadi, maknanya kurangkan berat badan yang jadi stabil, itu kan. Okey, dan sihatlah. Okey, so apa yang aku perlu buat, apa yang aku kena buat untuk nak capai apa aku nak tadi, apa yang kena buat, list kan. Okey, kena makan yang seimbang, diet yang seimbang ke kan, buat exercise beberapa hari sekali, apa dia kan. Lepas tu apa lagi amalan-amalan yang kena buat kan. So list kan. Okay. Kalau boleh tulis tampal lagi bagus, sebab benda visual ni kita nampak apa yang kita nak buat kan. Okay. Yang terusnya evaluate. Okay, setiap satu tindakan yang tuan-tuan dan puan-puan nak buat tadi untuk capai apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak tadi tu, evaluate. Okay, ada apa yang aku buat nanti ni, adakah dapat bantu capai apa yang aku nak. Misal kata exercise tadi tu, contohnya jogging pagi sebelum pergi office dan balik pada office pun jogging juga. Boleh ke nak buat? Boleh tak? Ke pagi tak payah?
ke petang je. Macam tu kan. Yang kedua katalah contoh jogging pagi petang setiap minggu. Setiap minggu pula, setiap hari. Boleh ke nak buat? Boleh capai tak? Ni nak kurus punya pasal ni kan. Boleh ke nak buat? Okey, contoh yang ketiga. Okey, hujung minggu 2 jam pagi, 2 jam petang. Contohnya lah kan. Okey, lepas tu malam lagi kan. Okey, so boleh ke nak buat? Boleh capai ke tak? So evaluate. Ya. Benda ni kena buat thoroughly dan kena berlatih tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So kalau kita tak buat, kita tak latih, tak ada hasil, kita tak tahu kita boleh buat atau tidak. Ya. Yang keempat akhir sekali P, planning. So tindakan yang mana aku nak buat dulu daripada banyak-banyak tadi tu kan, mana aku nak start dulu? Nak start daripada yang susah ke? Nak start daripada yang mudah? Dan setiap kali fikir, kalau aku buat yang ni apa kesan dia? Kalau misal kata aku buat yang banyak ni terus setiap hari jogging pagi petang, lepas tu hujung minggu lagi, okay, apa kesan dia? Boleh ke? Macam mana? Kan? So plan lah. So dekat situlah tuan-tuan dan puan-puan, ni 3 teknik yang saya kongsikan yang mungkin mudah saja, yang mungkin boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk move on, ya, untuk move on. Okay, macam saya cakap tadi, mungkin juga ada di antara kita yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih sendiri, mungkin nak buat nombor 1 tadi dulu ke, kan, nanti bila dia tengok nombor 1 tu berjaya, boleh pula buat nombor 2 dan nombor 3 bisa kata kan. So itu contohlah. Okay. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok apa kesan jika kita move on ni. So kita tengoklah kat sini kan, kita pun tergambarlah daripada gambar pokok ni sebenarnya kan. Okey, bila kita hadapi isu masalah kan dalam kehidupan ni kan yang menyebabkan kita rasa terbeban, dia akan menyebabkan kita rasa terbeban atau stres dengan suatu pengalaman itu. Tak kisahlah peristiwa yang kita hadapi tu kecil ke besar ke kan. Ada orang yang dia punya ujian tu kecil je tuan-tuan dan puan-puan tapi tetap stres. Ada orang yang menghadapi ujian itu besar sangat sampai bila kita dengar kan kawan kita ni ada apa menghadapi masalah tu, kita pun fikir boleh kau hadap benda ni. Macam tu sampai keluarlah dekat fikiran kita begitu kan. So tuan-tuan dan puan-puan, back to ayat Allah tadi kan, Allah beri ujian kepada hamba-Nya yang mampu menghadapinya. Jadi apa ujian yang diberi pada kita, Allah tahu kita mampu. Tapi tak seperti yang kita hadapi tu orang lain mampu juga. Jadi maknanya itu Allah punya kuasa. So tuan-tuan dan puan-puan, bila kita hadapi isu atau masalah kan yang menyebabkan kita termenung lah tadi dan sebagainya tu, ia akan menyebabkan kita menghadapi tekanan dan stres. So apabila begitu, kita ni dalam keadaan kita stres, tertekan dan sebagainya tadi tu, yang kesan-kesan dari sudut emosi, fizikal, mental, spiritual tadi tu kan. So kita ni sendiri kita boleh pilih, kita nak lawan ke kita nak berserah. Okay. We want to fight or flight. Dalam istilah psikologi dia sebut fight or flight lah. Okay, so kita nak lawan ke? Lawan tu maknanya kita nak move on, ataupun kita nak berserah je lah, kan? Biarlah, terpulanglah nak jadi apa pun. Ke kita nak macam tu je? Kita nak static je macam tu je? So kita sendiri yang pilih kunci mana yang kita nak, pintu mana yang kita nak buka dengan kunci tu. Kan? So kalau kita pilih jalan A, fight tu misal kata, so A lah yang akan jadi selepas tu kehidupan kita. Kalau kita pilih flight, so maknanya kehidupan kita akan jadi based on apa yang kita pilih lah. So itu dia tuan-tuan dan puan-puan. So contohlah, kalau misal kata tuan-tuan dan puan-puan pilih untuk berserah je lah kan, so dia akan patah balik ke sini. Kita akan sentiasa hidup dalam keadaan tertekan dan stres, kemurungan lah dan sebagainya tadi, kecewa lah, bagai-bagai tu, emosi tadi kan. Okay. Tapi kalau kita pilih untuk lawan ataupun kita pilih untuk fight, bermakna kat situ kita pilih untuk bertindak. You want to act, okay, untuk isu tersebut. So maknanya kita nak move on. Bila kita nak move on, maknanya tuan-tuan dan puan-puan buatlah 3 perkara tadi kan. Buatlah analisis SWOT tadi tu. Okay, cipta aura positif, tak amalkan WDEP tadi kan. Okay. Dan perkara-perkara lain lah. Ini 3 ni yang saya kongsi saja. Mungkin mungkin banyak lagi orang kata kat luar sana yang tuan-tuan dan puan-puan boleh amalkan. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan move on tadi tu kan, so maknanya tuan-tuan dan puan-puan akan ada perubahan dalam diri dan kehidupan. Jadi aura positif, okay? Maknanya senyum, diri tu sentiasa positif dan sebagainya. Okay? Dari sudut psikologi diri pun stabil dan kita akan
indirectly kita akan bina gembira dalam diri kita sendiri. Kegembiraan ni, kegembiraan dan kebahagiaan ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena bina sendiri. Bukannya kita kena harapkan dia datang kepada kita. Kalau kita harapkan gembira dan bahagia itu datang kat kita, mungkin takkan datang. Kan? Mungkin datang lambat, cepat, kita tak tahu. Wallahu a'lam. Ya? Gitu tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Jadi, Allah juga dah ingatkan kita dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Okay, maka tetapkanlah kepercayaanmu, sesungguhnya setiap kesukaran itu ada kemudahan dan sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah dah bagi peringatan lagi sekali kat kita sebenarnya ya, dalam surah ni, bahawa setiap yang susah tu akan ada jalan untuk keluarnya. Cuma bergantung kepada bagaimana kita nak uruskan masalah tersebut ataupun uruskan diri kita untuk move on tu. Mesti ada cara dia. Kan? Mesti ada cara dia. Jadi kadang-kadang kita malas nak fikir, kadang-kadang kita hanya bersikap berserah. Sebab itu kadang-kadang mungkin kita berharap kepada orang lain untuk bantu kita, kan? Tanpa kita sendiri yang keluar daripada kepompong diri kita yang tertangkup tadi tu untuk kita sendiri mencari jawapan. Jadi untuk diri kita sendiri berubah. Jadi itu pentingnya untuk kita start. Okay. Apa-apa pun tuan-tuan dan puan-puan, mulakan dengan langkah yang pertama. Okay. So bila kita mulakan dengan langkah yang pertama kita untuk move on, sudah tentu akan ada langkah kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kan? So kalau kita tak melangkah, kita statik berdiri setempat je, kan? Kalau kita tidak mulakan langkah pertama, so kita akan statik. Okay? Kita akan sentiasa berada dekat situ, malah kita akan ke belakang pula. Jadi tu yang kita nak elak tu, kan? Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat sesuatu daripada perkongsian saya hari ini, insyaAllah. Dan saya nak kongsikan satu bingkisan dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan orang kata move on ni lah. Ya? Okay, insyaAllah. Saya harap boleh dengar lah ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat sesuatu daripada perbincangan pada petang ini. So ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, jika kita nak move on ni, kita kena merancang. Kita kena melatih diri kita untuk kita berubah. Kalau kita gagal merancang, maknanya kita merancang untuk gagal, kan? So maknanya kita tak akan pergi ke hadapan, kita akan backward pula. So kita tak nak, sebab masa tu sentiasa bergerak ke depan. So kita pula yang ke belakang. Jadi kita tak nak macam tu. So saya taklah kata lupakanlah apa yang telah berlaku. Dia telah menjadi sejarah. Yes, betul. Memang apa yang dah berlaku tu dia menjadi satu kenangan, satu memori, satu sejarah dalam kehidupan dan pengalaman diri kita. Tetapi kita perlu belajar daripada pengalaman itu. Kita perlu belajar daripada apa yang dah berlaku tu untuk kita hadapi ni hidup kita seterusnya ni, yang tak tahu sampai bila, wallahu a'lam. So tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada di kalangan anda semua yang ingin mendapatkan khidmat psikologi dan kaunseling dan psikoterapi, so boleh saja hubungi seksyen psikologi dan kaunseling, hubungi saya ataupun staf saya, Puan Faridah, di talian nombor pejabat kami lah. Okay, so insyaAllah biasanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada permintaan untuk sesi khidmat psikologi kaunseling ni, saya akan set pertemuan dan kita akan bertemulah sama ada secara online atau bersemuka. Pilihan di atas tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sekarang ni kita dah boleh bersemuka, maknanya kita boleh berjumpa secara online atau bersemuka untuk sesi kaunseling ni, insyaAllah. So tuan-tuan dan puan-puan, saya akhiri perkongsian saya di sini, melainkan kalau ada di antara tuan-tuan dan puan yang ada soalan, okey, saya akan cuba jawablah. Saya tengok di chat sekejap. Sambil tu boleh isi
link yang disediakan lah, link borang kehadiran tu, untuk kita masukkan dalam MyTrams nanti. Okay, silakan kalau ada apa-apa soalan, insyaAllah. Atau kalau segan nak tanya, boleh juga tuliskan di chat tu, insyaAllah. Silakan. Okay. Link dekat chat tu boleh buka ke? Tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan ke? Boleh buka ke? Ada yang dah boleh isi ke? Boleh. Boleh buka Okay. Okay. So boleh tunjukkan boleh tunjukkan di chat tak apa perasaan masing-masing hari ni setelah mendengar perkongsian saya ni. Kalau rasa okey, tunjukkan okey. Boleh tak? Saya nak tengok. Okey. Okey, alhamdulillah. Alright. So tuan-tuan dan puan-puan, macam tadi saya cakap tu maknanya segalanya bermula daripada diri kita sendiri, kan? Okey. Kita yang menghadapi masalah tu, kita yang menghadapi isu dan peristiwa tu. Jadi kita jugalah yang perlu melangkah, bergerak untuk kita move on, untuk kita move on. Kita untuk move on ni macam saya cakap tadi lah, kita perlu ada mind setting yang terbuka, yang positif, maknanya yang bersedia. Okay. Kalau kita tak bersedia, maknanya kita akan susah nanti untuk kita move on lah, untuk kita buat teknik-teknik tadi tu lah, kan. Okay, dekat link ni ada kata dekat chat ni ada yang kata tak boleh buka link. Okay, mungkin Faridah boleh bantu. Dia kata tak boleh buka link. So nanti kan macam mana nak isi dalam MyTrams, dalam kan penilaian tu. Mungkin boleh bantu dekat situ. Kan? Mungkin link tu tak aktif kot, kan? Dia tak boleh nak tekan kat situ, saya pun baru share ni, saya pun tak boleh tekan link tu. Okey, tak apa, mungkin Faridah telah ambil masa untuk selesaikan, insya-Allah. Mungkin ada yang boleh buka tu, okeylah tu, alhamdulillah, Okey tuan-tuan dan puan-puan, tak apa, tak ada masalah. Kalau misal kata tuan-tuan dan puan-puan misal kata ada apa-apa persoalan nak tanya kat saya ke apa ke, kan segan nak tanya dalam ni kan. Okey, so boleh terus email dekat saya. Mungkin Faridah nanti akan sharekan email address saya dekat chat, ataupun boleh hubungi nombor telefon yang saya kongsikan tadi, insya-Allah, So tuan-tuan dan puan-puan, saya akhiri, saya mohon maaf jika ada orang kata tersilap kata, terkasar bahasa ke dan sebagainya sepanjang perkongsian saya pada petang ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan enjoy dan mendapat sesuatu manfaat daripada tajuk yang kita kongsikan hari ini, insya-Allah, Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada saya sebagai insan biasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita tutup slot Coffee Talk with Counselor ini dengan membaca surah Al-As dan tasbih kafarah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.